Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masih lagi dalam bab yang ke-10, gelombang bunyi. Dan hari ini kita akan memfokuskan topik 10.2 berkaitan dengan kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Dan awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 229. Jadi, kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Telinga kita mampu membezakan bunyi-bunyi yang didengar kerana bunyi mempunyai kekuatan dan kelangsingan yang berbeza. Jadi, kalau sesiapa yang tidak mempunyai masalah pendengaran, telinga awak boleh mengetahui kekuatan dan kelangsingan yang berbeza berkaitan dengan bunyi. Jadi, kekuatan atau kenyaringan bunyi yang dihasilkan bergantung kepada altitude gelombang. Okay? Kekuatan dan kenyaringan bunyi bergantung kepada amplitude gelombang. Seperti awak tengok gambar rajah, dia menggunakan piano. Kekuatan bunyi yang dihasilkan berubah dengan kekuatan kunci piano yang ditekan. Maksud dekat sini, kalau kita tekan kuat key pada piano tersebut, maka bunyi itu semakin kuat. Kalau awak tekan slow, maka slow lah dihasilkan bunyi tersebut. Ataupun beza seterusnya, bezanya seperti awak kuatkan volume pada radio atau dekat handphone awak. Kalau awak tekan 100, dia akan bunyi kuat. Kalau awak tekan 50, dia akan bunyi slow, perlahan. Seterusnya iaitu berkaitan dengan kelangsingan bunyi pula, bergantung kepada frekuensi bunyi yang dihasilkan. Okey, kelangsingan bunyi pula bergantung kepada frekuensi. Ingat, kelangsingan, frekuensi. Kelangsingan, frekuensi. Dan frekuensi dapat diukur dengan unit Hertz. Okey, dia ada unit iaitu Hertz. Okey, sekarang awak tengok perbezaan antara bunyi kelangsingan bunyi, iaitu perbezaan haiwan iaitu lembu. Leguh ialah bunyi frekuensi yang rendah. Manakala bunyi tikus mendecit ialah bunyi frekuensi yang tinggi. Macam perbezaan antara bunyi frekuensi lelaki dan perempuan. Kalau lelaki dia bunyi lebih garau. Assalamualaikum. Kalau perempuan, Assalamualaikum. Itu contoh je lah. Okay. So, haiwan menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang berbeza. Leng-leng punya haiwan, leng-leng dia punya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Sama jugalah antara lelaki dan perempuan. Dan ada juga lelaki yang mempunyai frekuensi tinggi. Ada juga perempuan yang mempunyai frekuensi yang rendah. Jadi kita lihat apakah kesan amplitude dan frekuensi masing-masing terhadap kenyaringan dan kelangsingan. Kenyaringan, amplitude, kelangsingan, frekuensi. Jadi kita lihat aktiviti 10.2. Okey. Mengkaji kesan amplitude ke atas kenyaringan dan kesan frekuensi ke atas kelangsingan. Jadi, adakah bunyi ini dapat dilihat? Jawapannya adalah ya. Kita akan menggunakan osiloskop sinar katod ataupun kita panggil nama singkatannya adalah OSK. Okey, untuk melihat sama ada frekuensi dan amplitude itu. Okey, kita tengok kat sini pembesar suara, dia menggunakan pembesar suara speaker lah. Kemudian penjana audio, kemudian kita akan lihat kat dekat sini. Okey, ni OSK. Kita akan lihat dekat sini sama ada gelombang yang dihasilkan. Okey. So jadi daripada pemerhatian tersebut kita mendapati wujud perbezaan gelombang yang dihasilkan pada amplitude. Okey, kesan amplitude ke atas kenyaringan dan kesan frekuensi ke atas kelangsingan. So, amplitude ke atas kenyaringan dan frekuensi ke atas kelangsingan. Okey, kemudian kita tengok kat sini lah. Okey, ini adalah hasil. Okey, daripada aktiviti 10.2 itu, daripada aktiviti tadi kita buat, kita dapat meringkaskan hubungan antara kenyaringan dengan amplitude dan kelangsingan dengan frekuensi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 10.2 ini. Okey, daripada paparan tadi, OSK tadi. So, daripada speaker yang keluar tadi, tengok dekat sini.
Okey, kita tengok kat sini. Ini adalah daripada Okey, awak tengok kat sini adalah daripada speaker yang dihasilkan tadi. Masa adalah sama. Kita tengok amplitude. Okey, gelombang yang dihasilkan. Okey, awak tengok kat sini. Kita pergi satu persatu dulu. Okey, apabila speaker itu dikuatkan, ini adalah speaker yang original yang sebelah sini. Okey, kemudian apabila tingkatkan kuasa output, maksudnya apabila dikuatkan, maka amplitude gelombang akan meningkat dan bunyi nyaring dihasilkan. Okey, gelombang akan meningkat, maka bunyi nyaring akan dihasilkan. Okey, perbezaan tadi kita tengok kat sini. Okey, perbezaan adalah dekat kotak ini. Ini satu saja kan? Kalau dia kuatkan, maka perbezaan kan dia, puncak dia akan meningkat. Tengok dia jadi 2. Tetapi gelombang lengkap dia masih 2. Gelombang lengkap maksudnya daripada sini ke sini 1, kemudian ke sini jadi 2. Sama juga gelombang lengkap dia masih 2. Okey, gelombang lengkap dia masih 2. Perbezaan dia adalah yang puncak itulah. Kalau kat sini dia naik satu kotak. Okey, satu kotak. Kalau dekat sini dia naik, dia akan naik jadi 2 kotak dekat sini. Perbezaan dia adalah itu apabila tadi yang speaker kita kuatkan. Okey. Kemudian daripada speaker tadi kita dapatkan tingkatkan frekuensi. Apa perbezaan ini yang original pula? Okey, perbezaan original kita tengok. Okey, sekarang kita tengok yang ni pula. Okey, masa yang sama juga. Kemudian apa yang kita dapat perhatikan adalah tingkatan frekuensi. Awak tengok kat sini. Ni ada tadi kita buat 2 gelombang lengkap. Maka bila kita tingkatkan frekuensi, maka banyaklah gelombang lengkap dihasilkan. Dia jadi rapat-rapat. Itu adalah perbezaan antara amplitude dan frekuensi. Ingat, kalau frekuensi dia akan jadi rapat-rapat. Okey. Kalau kita tengok kat sini, puncak dia masih 1. Kita tengok kat sini. Ni puncak dia 1. Kalau frekuensi dia punya puncak pun masih kekal. Kita tengok kat sini, dia masih kekal satu kotak. Okey, dia masih kekal satu kotak. Okey, satu kotak. Cuma perbezaan dia adalah gelombang yang dihasilkan jadi rapat-rapat. Okey, jadi rapat-rapat. Kalau kat sini dia ada 2 gelombang lengkap. Kat sini jadi banyak 1, 2, 3, 4. Okey. Kalau perbezaan amplitude pula tadi, dia yang tadi puncak dia meningkat. Okey, jadi kita dapat simpulkan kat sini amplitude tadi, ni amplitude gelombang meningkat, maka bunyinya nyaring juga dapat dihasilkan. Okey, amplitude gelombang meningkat. Tadi saya kata tadi yang puncak dia meningkat tu, maka bunyi yang nyaring juga dihasilkan. Okey, manakala frekuensi gelombang meningkat tadi, dia jadi banyaklah gelombang tu, maka bunyi yang langsing dapat dihasilkan. Itu adalah perbezaan antara amplitude dan frekuensi. Ataupun amplitude kita ingat tadi. Okey, amplitude berkaitan dengan kenyaringan. Kemudian kelangsingan bunyi berkaitan dengan frekuensi. Okey, seterusnya kita beralih kepada kesan Doppler. Okey, kesan Doppler ialah perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber, bunyi, pemerhati atau kedua-duanya sekali. Kita tengok sekarang darjah 10.8 menjelaskan kesan Doppler. Okey. Ini situasi di mana awak sering mustahilah awak tak pernah dengar kan. Ini selalu awak mungkin pernahlah selalu awak akan dengar.
iaitu berkaitan dengan ambulan, bunyi ambulan. Kita tengok dulu situasi dekat yang pertama. Okey, situasi pertama iaitu frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati meningkat apabila ambulans mendekati pegun. Pegun tu maksudnya awak duduk statik lah. Okey. Jadi bila ambulans tu menghala ke awak, makin lama awak ambulans tu makin lama makin dekat ke awak, maka jadi frekuensi akan meningkat. Awak tengok kat sini. Frekuensi ni akan meningkat. Okey. Itu apabila ambulans semakin hampir dengan awak. Okey, apabila tengok situasi kedua pula, frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati berkurang apabila ambulans melepasi pemerhati pegun. Maksudnya, bila ambulans tu dah lalu kat depan awak dan berlalu pergi, bunyi akan semakin berkurang. Okey, dia bunyi lagi slow. So, frekuensi akan menjadi frekuensi bunyi siren didengari oleh pemerhati berkurang apabila ambulans melepasi pemerhati. Awak tengok kat sini. Okey, frekuensi dia jadi tak banyak gelombang. Okay, itu perbezaan adalah kesan Doppler. Ataupun kalau awak duduk tepi jalan, apabila bunyi horn ataupun bunyi kereta itu sendiri, bila daripada jauh dia datang ke awak, dia bunyi makin kuat ataupun frekuensi dia semakin tinggi. Apabila dia melepasi awak, maka frekuensi juga akan berlalu pergi, maka dia akan berkurang. Itu adalah kesan Doppler. So dalam exam awak nanti dia bagi situasi macam ni lah sebagai contoh. Okey, sekarang kita tengok aktiviti 10.1. Mengkaji kesan Doppler dengan menggunakan horn udara. Okey, horn udara. Sama juga macam situasi tadi. Apabila horn itu berlalu, macam tadi saya kata tadi, bila horn tu berlalu makin dekat dengan awak, maka frekuensi akan meningkat. Dan apabila horn tu berlalu, maka frekuensi akan berkurang. Kita tengok kat sini. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Okey. Antara A, B, C, D dan E amplitude dia, yang manakah frekuensi yang paling tinggi? Antara A, B, C, D dan E. Yang manakah frekuensi yang paling tinggi? Jawapan dia adalah E. Jawapan dia adalah E. Mana frekuensi yang paling rendah adalah A. Okey. Jadi awak faham, ingat frekuensi dia. Ni dia punya gelombang ni. Semakin rapat. Okey. Okey. So, jadi kita dah belajar hari ini berkaitan dengan kelangsingan dan kenyaringan. Ingat, kenyaringan adalah berkaitan dengan kekuatan. Nyaring, kekuatan. So, jadi kenyaringan berkaitan dengan amplitude. Kenyaringan berkaitan dengan amplitude. Kenyaringan berkaitan dengan amplitude. Manakala kelangsingan bunyi berkaitan dengan frekuensi. Kelangsingan bunyi, frekuensi. So, jadi frekuensi berkaitan dengan kelangsingan. So, apa yang unit digunakan frekuensi adalah Hertz. Adalah Hertz. Kat sini. Adalah Hertz. Okey. Jadi, kalau dalam exam awak, dia akan bagi situasi, gambar, contoh kalau haiwan bunyi, manakah frekuensi yang paling tinggi. Okey. Sebab itulah, bila frekuensi tinggi, awak rasa bingit telinga awak. Bingit tu maksudnya mengganggu, merimaskan awak. Sama juga berkaitan dengan kenyaringan, kekuatan. Okey. Kalau awak buka speaker kuat, dia lebih mengganggu pendengaran awak. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Awak boleh lengkapkan nota awak topik 10.2 berkaitan dengan kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Macam biasa, nota awak jangan buat macam karangan. Nota diri sendiri. Okey. Jadi saya dah bagi tahu. Kemudian ingat. So, jadi kalau soalan awak adakah gelombang tadi
gelombang bunyi berkaitan dengan kelangsingan kenyaringan, boleh dilihat jawapan ni adalah ya, menggunakan osiloskop sinar katod OSK. Jadi awak kena tahulah perbezaan ini. Tadi saya dah ajar antara perbezaan dalam gelombang yang dihasilkan. Kemudian kita dah belajar berkaitan dengan kesan Doppler. Ini keadaan situasi kesan Doppler berkaitan dengan ambulan. Yang paling dekat dengan awak adalah ambulan lah. Ingat, kalau kesan Doppler kita bagi contoh ambulan, keadaan ambulan berlalu, sama dia datang ke awak ataupun dia berlalu. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Awak boleh rujuk saya dalam WhatsApp jika ada masalah. Awak pun boleh rujuk saya, boleh bagi tahu apa masalah awak. Okey, jangan lupa siapkan nota 10.2 ini. Nanti awak boleh rujuk dalam WhatsApp jika saya beri soalan latihan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.